Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Alhamdulillah hari ini diberikan peluang dan ruang untuk berkongsi ilmu kepada anda semua, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu hari yang ke-31 daripada Solehah. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah kita hambanya. Okey. Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam. Hai Kak Mas. Okey, thank you yang sudi menemani dan sharekan Solehah punya link FB Live pada petang ini. Okey, sebelum tu jom mari kita bersama-sama untuk berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey. Anda dah ready untuk mendengar perkongsian ilmu pada hari ini? Okey, tajuk kita hari ini adalah kita hambanya. Okey, sebelum tu Solehah nak perkenalkan diri Solehah terlebih dahulu. Alhamdulillah, nama diberi Solehah binti Mak Taha, merupakan Great Leader bagi bisnes FTR kawasan Keluang, Johor. Alhamdulillah, Solehah dah masuk tahun ke-6 bersama dengan bisnes dan dakwah FTR. Solehah berkelulusan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam ukhuwah, salam silaturahim buat anda semua follower-follower di page FTR Bidadari Solution, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Nur Fazlina Zaidi. Hai Anga Masyita. Alhamdulillah. Okey, kita sebagai hambanya, apa yang kita kena jaga untuk membuktikan bahawa kita hamba yang bertakwa, kita hamba yang beriman? Okey, yang pertama sekali, untuk membuktikan bahawa kita ni adalah hamba, kita ni adalah khalifah di muka bumi Allah yang sentiasa taat dan patuh, adalah dengan menjaga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersyukur, jiwanya sentiasa memuji-muji Allah, jiwanya sentiasa meletakkan Allah nombor satu dalam kehidupannya. So, jaga kesyukuran kita, bersyukurlah selalu. Jangan kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Allah bagi rezeki kepada kita, kita ucapkan terima kasih. Allah bagi sel sekian-sekian dekat kita, sikit kita bersyukur, banyak lagilah kita bersyukur. So, tanda kita bersyukur kepada Allah adalah kita tak akan pernah merungut, kita tak akan pernah komplain dengan semua yang Allah beri kepada kita. Malah kita ucapkan terima kasih. Sikit ke, banyak ke, tetapi yang penting kita beroleh rezeki yang barakah. Itu adalah tanda jiwa yang bersyukur. Jiwa yang sentiasa penuh rasa kehambaan, yang penuh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, disitulah buktinya bahawa kita ni hamba. Kita ni adalah makhluk di muka bumi yang sentiasa nak menambah amal, iman dan juga ilmu di muka bumi ini dan nak menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu yang pertama. Sentiasa bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, tanda kita ni hambanya adalah kita sentiasa taat dan patuh kepada Allah. Allah suruh kita solat, kita solat. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita bayar zakat, kita bayar zakat. Allah suruh kita menunaikan haji dan umrah bagi yang berkemampuan, kita lakukan. So, inilah tanda jiwa kita ni sentiasa bersyukur dan merasakan kehambaan dalam diri kita. Bukannya kita merasa keakuan, sifat keakuan dalam diri kita lalu menjadikan kita seorang yang lupa diri, lalu menjadikan kita seorang yang sombong, seorang yang merasa ujub di dalam diri.
sehingga melupakan bahawa Allah lah yang memberi rezeki dan nikmat kurniaan kepada kita. Sebab tu setiap hari kita hendaklah melakukan apa yang Allah suruh, sentiasa meninggalkan larangan Allah, jangan buat dosa, jangan buat maksiat, jangan dekati maksiat. Sebab kita nak memperoleh jiwa yang bahagia, untuk merasakan keimanan dalam diri kita, hendaklah kita sentiasa patuh dan taat kepada Allah. Itulah tanda kita ni adalah hamba. Bukannya kita melawan takdir Allah. Bukannya kita tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Setiap apa yang Allah takdirkan sudah tentu itu ada banyak hikmahnya. Bukannya kita merungut, bukannya kita meratapi. Contohnya kalau kita kehilangan anak, contohnya kalau kita kehilangan orang yang tersayang sehingga kita tak dapat terima kenyataan. Sesungguhnya ajal, maut, jodoh, pertemuan semuanya di tangan Allah. Allah menjadikan sesuatu kerana Allah sendiri yang berkuasa dan Allah sifatnya berkehendak. Maka kita hendaklah redha, sabar, patuh dan taat kepada Allah selagi tidak menyalahi agama Islam. Kita buat apa yang Allah suruh, jauhi larangannya, insya-Allah amar makruf dan nahi mungkar. Okey, yang ketiga, tanda kita ni hambanya adalah kita sentiasa sabar dan redha. Setiap ujian, musibah yang Allah berikan, itu adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau Allah berikan kita, tiba-tiba kita ditimpa musibah, tiba-tiba rumah kita terbakar, tiba-tiba rumah kita dilanda dengan banjir besar. So, adakah kita nak merungut? Adakah kita nak menyalahkan Allah? Ini adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Allah berikan ujian, Allah berikan musibah supaya kita sentiasa dekat dengan Allah, supaya kita sentiasa menjadi hamba yang bertakwa. Tetapi pada hari ini sudah terbalik. Bila Allah berikan ujian, kita marah. Bila Allah berikan sedikit dugaan, kita merungut. Kita menyalahkan Allah. Di manakah sikap sabar dan juga redha dalam diri kita? Adakah kita tidak belajar untuk redha dan sabar setiap ujian Allah? Sebab tu, bila dilanda ujian, fasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah dengan cara solat dan sabar. Tetapi manusia pada hari ini, bila ditimpa ujian, lagi dia semakin jauh. Tikar sejadah tidak dibentang. Solat entah ke mana. Sebab tu, makin berat ujian itu adalah bila mana kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita cinta Allah, kita patuh kepada Allah, kita buat apa yang Allah suruh, kita sabar, kita redha, kita sentiasa bersangka baik dengan Allah, kita bersyukur, maka hati kita akan tenang. Ujian bagaimana berat sekalipun, kita mampu handle dan kita atasi dengan jiwa yang lapang. Malah kita bersyukur kerana Allah masih pandang kita. Kita bersyukur kerana Allah masih prihatin terhadap kita. Allah masih memandang kita dengan penuh kasih sayang. Kerana sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik perancang. Allah itu adalah the best planner ever. Banyakkan bersyukur, banyakkan sangka baik dengan Allah, insya-Allah semuanya akan datang yang baik-baik sahaja. Okey, yang keempat, tanda kita hambanya adalah kita sentiasa tenang menghadapi ujian. Orang yang tenang itu sentiasa menang. Jiwa yang tenang sentiasa akan merasa nikmat dan kasih sayang Allah. Berbanding kalau kita resah, masalah kita tak settle, jiwa kita bertambah gelisah. Sebab tu bila kita resah, kita hendaklah cari Allah, mengaji, lakukan solat sunat, berzikir, berselawat. Bukannya bila kita stres, kita marah, makin bertambah-tambah rumit masalah dan tiada lagi penyelesaiannya. Sebab tu, bila kita ada masalah, berbaliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Always turn back to Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala ujian itu datangnya daripada Allah dan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara berbalik kepada Allah. Kerana Allah yang beri masalah, penyelesaiannya hendaklah kita berbalik kepada Allah juga. Bukannya bila kita ditimpa ujian, kita marah Allah, kita tak nak buat solat, kita tak nak mengaji, kita tak nak berzikir, malah hidup kita penuh dengan masalah. Jiwa kita tak tenang, kita tak merasa sedikit bahagia pun andai kita melupakan Allah. Tetapi sebagai hambanya, memang lumrah kehidupan kita, kita tak jauh daripada ujian, cabaran dan inilah kehidupan. Roda-roda kehidupan sentiasa berpusing. Kadang-kadang kita dekat atas, kadang-kadang kita dekat bawah,
Kadang-kadang kita diuji, kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang kita happy. Tetapi adakah kita bila kita merasai segala nikmat itu, sihat sebelum sakit, sempit sebelum lapang, so adakah kita ni merasa bersyukur dahulu? Sebab tu bila kita ditimpa ujian, hendaklah kita sabar, kita reda dan jiwa kita kena tenang. Sebab bila kita difitnah ke, dikecam ke, ditohmah oleh haters, adakah kita nak bertikam lidah dengan dia? Hentikan berdebat, tetapi bertenanglah, mengadulah kepada Allah. Kerana jiwa yang tenang hanya akan mendapat penyelesaiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya tenang itu menang. As-sabru minal iman. Sabar itu separuh daripada iman. Itulah menunjukkan kita iman kita ni setinggi langit. Itulah menunjukkan iman kita ni bukan senipis kulit bawang. Kita sentiasa meletakkan Allah dalam setiap urusan kita. Deal with Allah. Sebab tu bila kita ada masalah, kita cakap dengan Allah. Kita mengadu dengan Allah. Bukannya kita bergantung harap kepada manusia, kerana manusia hanya tempat kita untuk meluahkan dan menjadi good listener. Tetapi sebaik-baik tempat bersandar adalah hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan berputus harapan. Sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kelima. Tanda kita hamba-Nya adalah bila mana kita diuji dengan sakit, kita akan sentiasa sabar dan kita cari Allah dahulu. Silapnya kita manusia, bila kita sakit, kita cari doktor dahulu. Bukannya kita meminta pertolongan Allah, bukannya kita bentang sejadah, minta doa dan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat solat hajat, buat solat taubat, melakukan solat sunat witir. Itulah sebaik-baik hamba. Bila mana tahu kita diuji, anak kita demam ke, keluarga kita sakit ke, hendaklah kita bertawakal kepada Allah dahulu. Berusaha dan bertawakal seiring kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya tidak akan bergerak satu zarah tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita ada ujian ke, musibah ke, sakit ke, kita hendaklah bercakap dengan Allah, menadah tangan, meminta pertolongan Allah. Allah adalah sebaik-baik tempat kita mohon pertolongan, insya-Allah. Okey, yang keenam, kita adalah hamba-Nya. Tanda kita adalah hamba-Nya adalah kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kita tidak memandang setiap ujian Allah tu dengan penuh perasaan marah. Tetapi kita reda, kita sabar dan kita sentiasa meletakkan Allah dalam hati kita. Kita banyakkan zikrullah, kita banyakkan selawat, kita tingkatkan amalan kita, kita tambah pahala kita. Sebabnya, bila kita dilanda musibah, lagilah kita disarankan untuk bersedekah. Sebab bersedekah dapat menutup 70 pintu bala dan akan membuka 70 pintu rahmat. Sebab tu bila kita bersedekah, insya-Allah jiwa kita lapang dan setiap kesulitan tu pasti ada kemudahannya. Sebab tu orang yang dilanda musibah, kesusahan, dia sentiasa meminta pertolongan Allah. Dia sentiasa membantu orang lain. Sebab bila kita mudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan mempermudahkan urusan kita berkali-kali ganda. Tetapi andai kita melupakan Allah, maka bagaimana pertolongan Allah nak sampai kepada kita? Sebab tu, sangka baik dengan Allah. Allah takdirkan kita sekian-sekian, sudah pasti ada hikmahnya. Contoh sekarang, kita duduk di rumah, stay at home, PKP. Rupa-rupanya hikmahnya adalah kita semakin rapat dengan anak-anak kita. Kita semakin nampak dan menjiwai anak-anak kita. Kita sendiri didik anak-anak kita di rumah. Kita sendiri dapat tingkatkan kesabaran kita. Kita sendiri dapat ber-me time dengan anak-anak kita. Kita boleh cek solat anak kita. Kita boleh cek mengaji anak kita. So, kita tak pandang semua musibah tu pada sudut negatif. Tetapi kita pandang ujian Allah tu pada semua sudut positif. Kalau kita pandang pada sudut positif, maka positiflah yang kita akan dapat. Tetapi andai kita pandang semuanya pada sudut negatif, maka keburukanlah yang kita akan dapat. Jiwa kita tak tenang, jiwa kita merana, jiwa kita semakin jauh daripada Allah dan kita menjadi hamba yang ingkar dan sentiasa dimurkai Allah. Na'udzubillah min zalik. Tetapi pilihlah untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang beriman dan beramal soleh sehingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat. Jangan jemu-jemu untuk meraih kasih sayang Allah. Sesungguhnya
Kasih sayang Allah tidak pernah bertepian. Kasih sayang Allah tak pernah berhenti terhadap kita hamba-Nya. Kita je yang sering lupa Allah. Kita hanya cari Allah pada saat kita susah. Saat kita senang, kita dah lupa Allah. Lupa dah solat kita. Lupa dah mengaji kita. Sebab itu Allah berikan ujian supaya kita berbalik kepada Allah. Itulah antara tajuk dan intipati kita pada petang ini. Kita hamba-Nya. So, pilihlah untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang sentiasa disayangi Allah, diredai Allah dunia dan akhirat. Okey? Semoga bermanfaat perkongsian solehah petang ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.